218 lah. Bismillah. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات
ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Tuan-tuan guru, para asatizah, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat sama-sama kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini seusai kita menunaikan solat subuh secara berjamaah dan kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran yang mana kita ketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Maknanya apabila kita membaca ayat Al-Quran, satu huruf yang kita baca akan mendapat 10 pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kok mana pun orang yang membaca Al-Quran ni ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Begitu juga orang yang yatata'u fihi. Apa maksud yatata'u fihi? Yatata'u fihi ni maksud dia yang terangkak-rangkak. Yang membaca dengan slow, yang payah nak baca, tapi kesungguhan dia
membaca Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW disebut orang yang memahir membaca Al-Quran ma'as safinatil kiramil bararah, bersama dengan barisan para malaikat. Dan orang yang yatata'ta'u fihi, yang terketak-ketak, bahasa mudah lah, yang terketak-ketak, yang tersangkut-sangkut ni, falahu ajran, baginya 2 pahala. Satu pahala huruf yang dia baca, satu lagi pahala kesungguhan dia nak baca Al-Quran. InsyaAllah jangan kita tinggalkan Al-Quran. Waktu pagi kita baca Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati hidup kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ayat yang kita baca tadi dalam surah Yunus ayat 89 hingga 97, pada ayat yang ke-96 disebut sini, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Cerita dia berkaitan dengan tuan-tuan tentang Fir'aun. Sebelum saya nak pergi dengan lebih jauh lagi tuan-tuan, bila saya lihat ayat ini tentang Fir'aun, iaitu seorang profesor yang bernama Boris Bokai. Boris Bokai ni adalah seorang profesor ataupun pakar bedah di Perancis. Dia ni buat kajian tentang Fir'aun. Dan dia kaji tentang Fir'aun, dia buat satu pembedahan di mana kerajaan Mesir pada masa itu memberikan jasad Fir'aun ini untuk dia buat kajian. Apabila dia buat kajian, dia bedah badan Fir'aun, dia dapati ada banyak garam dalam badan Fir'aun. Ada banyak garam dalam badan Fir'aun. Kemudian apabila dia bedah, dia cari dalam Taurat, dalam Injil, tak ada pun menceritakan tentang ayat Al-Quran yang mana Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Akhirnya dia jumpa ayat ni dalam Al-Quran, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari ini kami menyelamatkan kamu dengan jasadmu supaya kamu menjadi bagi orang-orang yang setelah kamu satu pengajaran. Dan sesungguhnya banyak daripada manusia itu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka lalaikan. Dalam ayat ini menceritakan bagaimana Fir'aun ini ditimbuskan ataupun Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia melalui Laut Merah untuk mengejar Nabi Musa alaihi salam, dan ditenggelamkan jasadnya litakuna liman khalfaka ayah, supaya apa? Menjadi satu pengajaran kepada manusia sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membelah Laut Merah itu, dan apabila mereka tidak berjaya dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dan kuncu-kuncunya dalam Laut Merah. Sebab itu dalam badan Firaun itu ada banyak garam nak habaq ni. Akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya dia mengkaji bagaimana tentang keajaiban badan Firaun itu ada garam, dan akhirnya dia memeluk Islam apabila dia dapati kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Tapi di akhir ayat tu dia kata wa inna kathiran minan nas la ghafilun. Banyak daripada manusia ni yang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mereka cuai. Mereka tak ambil pengajaran, tak ambil iktibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sebagai satu mukadimah bagi kita yang nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu dia mempunyai banyak mukjizat. Al-Quran itu mempunyai banyak kisah-kisah, cerita-cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu yang perlu kita imani, yang wajib kita percaya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Quran itu bukanlah satu bahan bacaan yang direka-reka, tapi ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW menutupkan ataupun Nabi SAW membicarakan satu ayat daripada mulutnya kecuali daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab
nuzul Quran, asbab kita membaca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufiknya kepada kita, yang mana dapat kita lakukan kelaziman untuk kita sentiasa membaca Al-Quran, kelaziman untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita, dan akhirnya kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nurul Quran, dengan cahaya Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa umur dah berumur 60 tahun, 70 tahun kita malu nak baca Al-Quran, cari ustaz nak belajar lagi kan. Makcik-makcik, ibunda, ayahanda, janganlah kadang-kadang bila dah tak ada gigi dah malu nak baca Al-Quran. Tak apa, kita belajar baca Al-Quran walaupun dengan iqra' dan sebagainya, sebab satu huruf itu mewakili 10 pahala. Banyak tak pahala kita tuan-tuan? Banyak. Lah ni kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita masih hidup. Esok dah meninggal dunia, Allah banyaknya rupanya Al-Quran itu dapat memberi syafaat kepada kita apabila kita meninggal dunia nanti, insya-Allah. Syafi'an li ashabi. Al-Quran itu dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya dimaklumkan tentang bahawa Ustaz Zakaria Ahmad, saya menggantikan Ustaz Zakaria Haji Ahmad sementara untuk guru kita. Sementara sebab apa? Dia berada dalam keadaan sakit. InsyaAllah kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada tok guru kita, insya-Allah. Saya hanya menggantikan saja, dan kitab yang digunakan sebelum ni berkaitan dengan solat, betul tak? InsyaAllah pada bulan hadapan kita mulakan dengan kitab solat. Hari ni just kita nak sharing, kongsi dengan sedikit waktu ni kita nak kongsi sedikitlah berkaitan dengan nikmat dan juga azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ataupun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebelah kita pun ada kubur. Kubur ni kalau kita nak lihat tuan-tuan, dia adalah satu benda kelaziman ataupun secara urufnya kita sebut kubur. Tidak, secara uruf, secara orang kata secara uruf ni maksud dia secara adat dia. Masyarakat kita sebut kubur, tapi ulama kata yang tepat adalah alam barzah. Alam barzah ini adalah alam pemisah di antara dunia dan juga hari akhirat. Bila kita meninggal dunia, kita berada di alam barzah, alam tengah-tengah. Duduk di tengah-tengah. Itu yang lebih tepat, sebab kata ulama ada orang yang tak ada kubur. Ada orang yang mati kena baham rimau, kena baham buaya, kena telan di ular, kan, hancur badan, tak ada kubur. Dulu kalau kita lihat ayahanda kita pergi ke Mekah, bila meninggal dunia di sana, dia akan tanamkan dengan apa? Lempak saja dalam laut, yang mana pergi ikut kapal laut, tidak. Jadi tak ada kubur. Yang lebih tepat adalah alam barzah. Tapi dah menjadi adat kebiasaan kita. Kita sebut alam kubur, tidak? Tak apalah, alam kubur pun alam kubur. Tapi bila kita menyebut alam kubur, maknanya alam barzah. Boleh faham tak? InsyaAllah. Macam ikan air dengan ikan apa? Ikan tongkoi lah. Kalau belah sini dia panggil ikan tongkoi ataupun ikan kayu. Kalau belah Kelantan Terengganu dia panggil ikan air. Ikan air. Bukan ayam lah, ikan air. Kita tengok bila kata ni nasi dagang ikan air, kan? Nasi dagang ikan air. Kita sana panggil ikan tongkoi, sini panggil ikan tongkoi, sana panggil ikan air. Ikan kembung dengan ikan apa? Ikan temenung, lebih kurang sama adik-beradik tu lah, betul tak? Itu cerita dia lagu tu lah, alam barzah dan alam kubur. Tapi ulama kata yang lebih tepat adalah alam barzah. Okey, kita cerita tuan-tuan. Kubur ialah perhentian pertama untuk kehidupan selepas mati. Perhentian pertama sebelum kita nak pergi ke alam akhirat. Ia adalah tangga menuju ke akhirat. Berkata Imam Al-Ghazali, kematian adalah kiamat kecil. Sesiapa yang mati, maka sesungguhnya telah berlakulah kiamat baginya. Dalam kubur, manusia sudah dapat merasai nikmat atau azab. Nabi SAW menyebutkan, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Disebut sini, sesungguhnya kubur itu adalah rawdatun min riyadil jannah, di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun hufratun min hufarin nar, ataupun lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis dhaif, tapi kita kena faham, Imam An-Nawawi mengatakan bahawa hadis dhaif kita boleh
beramal kepada perkara-perkara fadail a'mal. Boleh kita gunakan untuk perkara-perkara nak menambahkan amalan, kelebihan-kelebihan amalan, tak ada masalah. Kalau kita lihat setengah orang dia tak mau ambil turut hadis dhaif, tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam perkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, boleh kita nak ambil hadis-hadis dhaif tapi untuk perkara fadail a'mal dan kita menerangkan tentang kedhaifannya. Tak boleh kita gunakan sebagai hujah, tak boleh kita gunakan dalam bab akidah, tak boleh kita gunakan dalam bab muamalat, tak boleh kita gunakan dalam bab munakahat, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tapi boleh kita gunakan dalam perkara-perkara untuk menambahkan amalan kita. Bila kita tahu sesungguhnya kubur itu adalah di antara taman-taman syurga apabila kita melakukan kebaikan, apabila kita melakukan ketaatan. Betul tak? Betul lah kan? Bila kita melakukan ketaatan, dia merupakan taman-taman syurga. Tapi bila kita melakukan kemaksiatan, tak taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi pintu di antara pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpegang kepada hadis dhaif ini boleh dilakukan kepada perkara-perkara yang fadail a'mal. Boleh. Boleh, tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Sabda Nabi SAW lagi, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Ini juga sebagai satu hadis yang menceritakan tentang kubur ini, kematian kita ini sebagai satu benchmark, kayu pengukur sama ada kita nak dapat nikmat syurga ataupun neraka, azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat nikmat syurga ni maknanya daripada mula lagi dia dah dapat nikmat kubur. Kalau dia dapat neraka, maknanya daripada mula lagi dia dah kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dia tuan-tuan. Hadis ni mengatakan bahawa innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama, rumah kita untuk kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selepasnya itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kalaulah kita dapat nikmat kubur, maka mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk step yang selanjutnya, iaitu kita mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Dalam satu hadis sahih yang lain mengatakan bahawa orang yang dapat nikmat kubur ni pada setiap pagi dan setiap petang, Allah Subhanahu wa taala akan buka padanya pintu syurga untuk dia melihat bagaimana suasana keadaan dalam syurga. Lihat, tengok pada waktu pagi, tengok pada waktu petang, sehingga kan dalam hadis itu dia menyebutkan orang yang dapat nikmat kubur ini, nikmat barzah ini, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, matas saah, bilalah nak berlaku hari kiamat. Tuan-tuan dah nampak syurga depan mata, cuma tak boleh pi lah. Tak boleh nak melangkah satu step dia nak masuk syurga. Kita tak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, matas saah, cepatlah berlakunya kiamat, cepatlah berlakunya kiamat. Tak sabar nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam kita lah kan, nampak Kaabah bila time azan tu dia tunjuk Kaabah, Allah, bila aku nak pergi Mekah tu kan, lagu tu lah kan. Itu teringat masa zaman tahun 70-an dulu tu pi. Lah ni teringin nak repeat balik, betul tak? Allah, seronoknya. Duit tak apa nak cukup. Elok-elok nak kumpul bagi cukup, anak pula sakit. Wa na'udzubillah min zalik. Pergi pula buat rawatan anak. Elok-elok nak cukup, anak nak sambung belajar pula. Tak jadi pula kan. Elok-elok nak cukup, anak gaduh nak menikah pula. Tak jadi pula. Elok nak cukup sikit lagi, kita pula kata nak menikah. Tak boleh buat apa. Kan lagu tu ha. Kita pula kata nak menikah, duk fikir nak pergi Mekah ke nak menikah, nak pergi Mekah ke nak menikah. Lagu tu lah kan.
Tak apalah, nikah dulu lah sikit lagi, tak apalah, esok lepas nikah Allah Ta'ala bagi rezeki lagi. Kita dah fikir lagu tu tuan-tuan. Macam itulah orang yang dapat nikmat kubur. Orang yang dapat nikmat kubur ni tuan-tuan, Allah nampak ni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilalah akan berlakunya kiamat. Aku tak sabar nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nampak bidadari syurga kan. Allah, bila tak ada ni kata. Dan tak ada lagu tu lah. Cerita dia lagu tu tuan-tuan. Kalau orang yang dapat azab kubur, dalam satu hadis juga, hadis yang sama mengatakan bahawa setiap pagi dan petang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buka bagi dia lihat bagaimana keadaan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan haba neraka tu dapat dia rasai bahangnya. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu kita kena nampak. Hadis sahih tuan-tuan, cerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka pintu syurga itu pada waktu pagi dan petang. Dan orang yang berada dalam keadaan nikmat kubur itu, dia akan mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila akan berlakunya kiamat. Ini cerita dia tuan-tuan. Hadis ni kata, siapa yang fa'in naja minhu, siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan dia daripada azab kubur, fama ba'dahu, dan adalah selepasnya, aisaru minhu, maksudnya selepasnya akan dimudahkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masuk syurga dia. Wa illam yanju minhu, dan jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak selamatkan dia daripada azab kubur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak selamatkan, maknanya dia mendapat azab kubur, fama ba'dahu ashaddu minhu, dan selepasnya lagi dahsyat dia akan rasai azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini hasan tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Uthman bin Affan rahimahullah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ini cerita dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, kubur duk ada sebelah kita, barzah duk ada sebelah kita tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri nikmat kubur kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkannya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Kita tahu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat Allah. Kan saya dah cerita sebelum ini, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta supaya kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu sujud yang terakhir, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jangan lupa tuan-tuan, amalkan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan aku taubat nasuha sebelum aku mati. Sujud kita terakhir, sebab apa? Waktu sujud kita adalah seorang hamba itu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku. Rezeki ni apa maksud rezeki? Rezeki ni bukan wang saja. Rezeki kesihatan juga rezeki. Rezeki apa dia? Anak-anak yang soleh dan solehah juga rezeki. Wang juga rezeki. Kan, makanan juga rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesihatan juga rezeki. Mati dalam keadaan husnul khatimah juga adalah rezeki. Mati dalam keadaan bertaubat, sebelum kita nak mati kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah juga rezeki. Banyak rezeki ni tuan-tuan. Minta waktu sujud yang terakhir, minta, ya Allah, rezekikan aku taubat nasuha sebelum aku meninggal dunia. Maknanya kita bertaubat, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, orang yang beriman ini apabila dia berada dalam sakaratul maut, yuhsinuna billahi dhann, dia kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat luas. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat luas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sakitkan kita, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak azab kita. Dalam satu hadis Nabi SAW disebut, orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan kesakitan, yukaffirul khati'ah, dia akan diampunkan, akan dihapuskan dosanya sehinggalah dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat ganjaran syurga. Dan pada masa itulah kita kena yuhsinuna billahi dhann, kita kena apa?
kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala uji kita untuk dia bagi ganjaran syurga kepada kita. Bukan kita bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala, kita bersangka benda-benda yang tak elok kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kesakitan. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hati aku di atas agamamu ya Allah, tetapkan hati aku di atas agamamu ya Allah. Minta. Dan Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah untuk aku masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah kita menjadi orang yang kayis, orang yang bijaksana. Kita beramal kerana untuk mendapat tuaiannya apabila kita berada di alam akhirat nanti. Alam akhirat kita akan dapat hasil daripada kita menanam benih pada dunia ini. Itu adalah orang yang bijaksana. Itu tuan-tuan, jangan jadi orang yang kaya, orang yang ajiz. Orang yang lemah ni dia hanya berangan-angan, ikut hawa nafsu, berangan-angan nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikut hawa nafsu, berangan-angan je nak dapat rahmat Allah Subhanahu. Orang yang bijak macam anak kita lah tuan-tuan. Anak kita yang nak dapat straight A dalam SPM. Anak kita nak dapat straight A, nak dapat 12A, 13A, 16A dalam SPM. Tidak? Anak kita akan buat apa tuan-tuan? Akan buat apa? Dia akan pulun, tidak? Bangkit bangun tahajud. Kemudian apa? Baca buku, pergi tuition. Sebab apa? Dia ada target dia 12A. Itu orang yang bijaksana. Tapi kalau orang anak kita yang ni tidur, kadang-kadang bangkit, makan, tidur, berak, kencing, main game. Itu je. Dia tahu main game, tidur, berak, kencing, main game. Bangkit, tidur, berak, kencing, main game. Kalau kita tengok anak kita ni serabut tak tuan-tuan? Serabut lah kan? Nak jadi puang ni kata. Tiba-tiba dalam SPM tu, dia apa? Dia dapat 12A straight. A semua A. Kita tak terperanjat tuan-tuan. Orang kata sini, orang kata apa? Terkejut beruk. Tak terkejut beruk lah kita. Woi, anak aku tengok balok lah, tapi tengok dalam SPM dapat 12A. Waktu tu kita tak apa, kita bawa keluar duit 2 ekor lembu kita tumbang, tak ada masalah. Kita buat kenduri, anak kita dapat straight 12A, tak ada masalah. Orang tanya, kenduri kahwin tak? Kenduri apa? Kenduri SPM, bukan kenduri kahwin. Oh, sebab anak aku ni aku tengok memang tak ada harapan lah. Tiba-tiba Allahu Akbar, dapat 12A dalam SPM. Punya seronok lah ayah ni, seronok melompat-lompat tak terhingga tuan-tuan, tak terkira ya. Nampak tak? Tapi suatu yang miracle lah, sesuatu yang apa? Ajaib lah. Kalau anak dia yang jenis balok ni tiba-tiba dapat straight 12A, suatu benda yang ajaib. Kebiasaannya kalau yang jenis balok ni tak ada apa kan. Niaga buluh kasap. Faham buluh kasap? Buluh kasap ni tuan-tuan, pegang yang hujung lagi lesap, apa pun tak ada. Tu cerita dia berniaga buluh kasap tuan-tuan. Apa pun tak ada. No, insya-Allah. Itu kalau orang yang lemah macam itulah. Kalau orang yang bijaksana, insya-Allah kita jadi orang yang bijaksana. Kita ada matlamat, kita ada apa? Kita ada tujuan kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kenalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan ada agenda yang lain. Kok nak jadi pengurusi kan. Oh, selalu tak main, tiba-tiba bila nak buat mesyuarat agung, ada pula ada ni. Ramai pula tu geng-geng dia main mana tak tahu. Tapi Kedah tak tahulah, kalau belah Pening lagu tu lah. Belah Pening daripada mesyuarat agung. Main. Yang muka-muka tak pernah main pun ada juga. Tiba-tiba tengok, ada. Kan? Dulu tak pernah nampak pun. Tiba-tiba ada. Lepas-lepas habis mesyuarat agung, hilang seperti sedia kala. Muka-muka tu yang duk ada pun. Kan? Macam COVID dululah. Kan? Yang duk komplain banyak sembahyang Jumaat, masjid tutup. Yang duk komplain habis lah, tak ada orang lah nak sembahyang jarak-jarak. Tapi dia komplainnya, dia muka tak ada pun. Faham? Faham tak? Dia muka tak ada pun. Yang duk ada muka yang ni. Ni cerita dia. Okey, yang tak komplain tu, yang senyap tu, yang duk ada. Yang komplain banyak, muka tak ada. Bila tiba-tiba ada mesyuarat agung, dia mesti ada. Dengan kain samping dia, dengan baju Melayu, dengan songkok sengit dia tuan-tuan. Lepas tu tak ada. Yang ni mau tangkap tuan-tuan, buang longkang. Okey, nak melawak. Okey, insya-Allah tuan-tuan, itu di antara
nikmat-nikmat hadis yang berkaitan dengan azab dan juga nikmat kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Adakah yang akan merasai nikmat atau azab kubur itu roh sahaja ataupun badan? Ini juga perbincangan. Adakah yang merasai nikmat atau azab kubur itu roh sahaja ataupun badan sahaja, atau kedua-duanya sekali? Menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah, sepakat jumhur mengatakan nikmat kubur atau azab kubur akan dirasai oleh roh dan juga jasad si mati. Namun demikian, nikmat atau azab yang dirasai oleh jasad hanyalah bersifat mengekori nikmat atau azab yang dikenakan terhadap roh. Dalam erti kata lain, pada asasnya yang diberi nikmat atau azab ialah terhadap roh, namun jasad turut merasai kesannya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan dia. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata roh yang akan dapat nikmat ataupun azab, jasad mengikutinya, kedua-duanya sekali. Itu sebabnya kalau kita tengok, ada jasad yang dah tak ada apa, tinggal tulang saja. Ada jasad yang apa? Jasad yang masih segar bugar, seolah-olah baru dikafankan, baru ditanamkan. Bila kita tanya, lama dah mati, 20 tahun dah mati, tapi jasad tetap utuh dan elok. Ini sebagai satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumhur ulama mengatakan roh yang akan dapat nikmat ataupun azab, tetapi jasad mengekori. Berlainan kita di dunia. Kita di dunia, yang dapat nikmat siapa dia? Jasad, dan roh mengikuti. Tapi di alam barzah nanti, jasad yang dapat nikmat dan roh yang roh yang akan mendapat nikmat dan jasad yang mengikuti. Faham? Di dunia, jasad yang dapat nikmat, roh yang akan mengikuti. Ada rasa gembira, rasa seronok, rasa terharu, itu adalah roh kita. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Hal ini berbeza dengan keadaan ketika hidup di dunia. Yang merasai nikmat ialah jasad, sementara roh merasai kesan daripada apa yang dirasai oleh jasad itu. Selain daripada pandangan jumhur, Imam Ibn Jarir At-Tabari, ini pendapat Imam Ibn Jarir, dia berlainan daripada jumhur ulama. Dia kata apa? Dia berpandangan yang diberi nikmat atau azab itu ialah jasad sahaja. Faham? Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan bahawa yang dapat nikmat itu di dunia adalah jasad dia, roh dia tak. Tapi jumhur ulama dia kata apa? Jasad dan juga roh yang akan dapat nikmat tersebut. Boleh faham tak? Allah menjadikan jasad itu dapat mendengar, mengetahui dan merasai kelazatan ataupun kesakitan. Nikmat atau azab kubur pada dasarnya ialah nikmat ataupun azab di alam barzah. Dikaitkan nikmat atau azab itu dengan kubur hanyalah pada kebiasaan lidah yang menyebutnya. Pada hakikatnya adalah nikmat atau azab di alam barzah. Oleh demikian, nikmat atau azab tersebut akan tetap dirasai sekalipun oleh mayat yang tidak dikebumikan di dalam kubur, seperti mayat yang mati disebabkan tenggelam, terbakar, jasad hancur, tubuh badan terpisah, berkecai dan sebagainya. Itu saya sebut tadi. Alam kubur ini adalah kebiasaan, kelaziman uruf kita sebut alam kubur, tapi sebenarnya adalah alam barzah yang lebih tepat. Sebab apa? Alam pemisah di antara dunia dan juga alam akhirat. Ada orang mati tak ada kubur, itu cerita dia, tapi dapat juga orang yang mati tak ada kubur, dia akan dapat nikmat kubur ataupun azab kubur. Dalam satu hadis Nabi SAW dia cerita apa? Roh orang-orang yang beriman ni dapat menziarahi roh orang-orang yang beriman yang lain. Faham? Roh orang yang beriman akan dapat menziarahi roh orang yang beriman yang lain. Tapi kalau roh orang yang diazab, dia tidak ada waktu, dia tidak ada kesempatan untuk menziarahi roh orang yang kena azab. Sebab apa? Dia disibukkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dia disibukkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang perkara-perkara khurafat masih lagi kita duk buat. Bila ada kematian, jangan angkat apa? Katil. Bila ada kematian, cermin kena tutup.
Ni benda-benda khurafat tuan-tuan. Ada tak hadis Nabi SAW yang suruh tutup cermin? Ada tak? Yang suruh tutup cermin ni jebon ya. Cerita Piramli. Kan? Kan? Pasal apa? Milah jebon bapak kan? Cerita Piramli kan? Suruh tutup cermin sebab ada jebon. Yang kita pergi tutup cermin pasal apa? Satu lagi, dululah, sekarang ni saya tak tahu ada diamalkan ataupun tidak. Angkat jenazah lalu bawah jenazah supaya apa? Supaya jangan bagi teringat kat jenazah. Ada ke patut? Orang sepatutnya kena teringatlah jenazah. Apabila kita teringat, kita akan doakan kepada jenazah, doakan kepada mak bapak kita. Ini duk ingat dunia. Duk ingat dunia, mak ayah kita pun kita lupa nak berdoa kepada orang tua kita. Ini benda yang khurafat, benda-benda yang tahyul, benda-benda yang mengganggu akidah kita, tolong buang jauh-jauh tuan-tuan. Inilah masalah puncanya tuan-tuan yang menyebabkan kita ni tak dapat bersatu. Sebab apa? Punca akidah kita. Tak ada dalam jiwa kita akidah. Masalah yang berlaku di keliling kelalang kita ini adalah, kalau kita lihat, berpunca daripada masalah akidah, masalah kurang kepercayaan kita kepada syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, apabila berlaku maksiat di keliling kelalang kita, kita kembali kepada akidah, banyakkan pelajaran-pelajaran akidah di masjid-masjid dan di surau-surau, supaya apa? Orang kembali tanamkan akidah, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada syurga dan neraka, kepercayaan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Barulah benda-benda maksiat ni dapat apa? Dapat dibendung tuan-tuan. Akidah, kita kena kembali kepada akidah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Ini masih lagi duk ada keliling-keliling kita bab-bab khurafat. Tu yang duk mengaji akidah tu tuan-tuan, kan? Maklong dengan paklong ni, kita percaya benda-benda yang khurafat ni, sampaikan biawak lalu pun kita kata apa? Kita kata benda ni sihir. Tidak? Orang dulu sihir kan? Dulu satu dah burung hantu, percaya burung hantu pun satu dah, kan? Ini biawak tuan-tuan. Nak pergi mengaji bab akidah ni, nak pergi mengaji kuliah subuh ni, tiba-tiba biawak lalu. Biasalah biawak bermengkit, tidur lapar, dia pergi belah longkang sini tak jumpa makanan, pergi longkang belah sana, tiba-tiba lalu biawak, kan? Pak Long dah buat kereta ni, Mak Long dah tengok Pak Long, kan? Elok sampai dalam 1 kilometer tayar pancit. Mak Long kata, aku dah habaq dah. Bila masa habaq, Pak Long kata, hang tak habaq pun, hang tengok je aku, kan? Nampak duk mengaji bab akidah tu, kan? Percaya lagi benda-benda yang macam tu. Percaya kepada burung-burung, burung hantu, macam-macam lah tuan-tuan. Benda-benda yang tahyul. Tolong buang benda-benda macam ni. Ini masalah, punca masalah kita. Sebab kita tak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. No? Satu lagi nak beritahu orang yang mandikan jenazah, orang yang uruskan jenazah. Kan? Ada orang yang uruskan jenazah ni, ada kan? Satu lagi, aurat jenazah kena jagalah. Kita tengok kadang-kadang aurat jenazah tak jaga. Orang yang mandikan jenazah, pembantu dia kena cepat-cepat tutup aurat dia. Tak jaga tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita tengok, kita mandikan jenazah, kita pun mandikan jenazah juga, kan? Bila kita tengok benda macam ni, tak sepatutnya berlaku. Meruang contohnya, meruang wajib pakai sarung tangan, kan? Betul tak? Tu kenalah. Meruang wajib pakai sarung tangan. Satu. Kemudian kalau boleh anak tolong meruangkan, kita panggil anak tolong meruangkan, kan? Ini kita tak tanya pun anak boleh tak tolong meruang, kan? Depa tu orang yang akrab dengan si mati contohnya lah. Kita ni orang asing, orang yang tak akrab dengan si mati, kita hanya menguruskan jenazah dia. Nak meruang tu, kita panggil lah ahli keluarga yang boleh bantu kita untuk meruang, sebab kita nak pegang kemaluan dia. Betul tak? Dan walaupun dia ahli keluarga, dia kena pakai sarung tangan. Wajib pakai sarung tangan. Macam tu juga hukum. Orang tanya, hukum anak perempuan yang menyucikan kemaluan bapak dia stroke, sakit. Anak perempuan kena pakai sarung tangan. Walaupun dia pegang, hukumnya adalah dibolehkan. Tetapi bersentuhan kulit dengan kemaluan si bapak tadi, hukumnya haram. Kena pegang, ataupun kena pakai glove. Kena pakai glove untuk cuci najis bapak, pampers bapak dan sebagainya, tu kena cuci. Sebab kita nak kena pakai glove, sebab kita pegang kemaluan. Nampak tak ni? Kadang-kadang kita terlepas benda ni. Nampak? Macam tu juga kita mandikan jenazah. Walaupun anak dia yang mandikan jenazah dia, tapi bab istinja, dia kena pakai sarung tangan. Wajib hukum dia pakai sarung tangan. Jangan tak pakai sarung tangan. Boleh faham? Satu. Yang kedua tadi itulah bab aurat.
Panggil orang ramai-ramai. Cukup 4-5 orang sahaja yang menguruskan jenazah. Untuk menguruskan jenazah si mati. Jenazah mayat tu. Ini dah ramai orang tengok. Yang tidak berkenaan pun tengok. Akhirnya terdedah kepada apa? Aurat. Aurat akan terdedah. Orang Melayu kita ni biasa. Tengok kan. Wih, badan besar. Kecil je. Orang Melayu dah. Kan? Wih, badan kecil besar. Kan? Nampak tak? Benda tu aib. Benda yang aib. Berkaitan dengan jenazah. Boleh faham tak? No? Tak boleh tuan-tuan. No? Kain pun kena guna kain yang berwarna. Kain belekat ke, kain batik ke. Jangan guna kain putih. Bila guna kain putih akan nampak aurat jenazah. Tak kira lelaki perempuan kena jaga aurat jenazah. No? Tu kadang-kadang saya tengok Allahu Akbar. Hukum di fatwa di negeri Pulau Pinang boleh pakai pampers. Sebab saya lebih banyak di Pulau Pinang. Kena pakai pampers. Boleh pakai pampers, tak ada masalah. Tambah pula kadang-kadang bila jenazah itu uzur, buat operation pada saluran najis dia, darah keluar kan. Jadi kita kena cuci cepat-cepat, kemudian kita pakai pampers supaya apa? Darah tu tak kena kepada kain kafan. Faham tak? No? Boleh, tak ada masalah. Tu kadang-kadang dia buat cawan. Kita tak reti nak buat cawan, nak buat lagu mana, pakai pampers je lah. Faham? No? InsyaAllah boleh faham. No? Tu nak abang. Orang yang menguruskan jenazah kena jaga jenazah supaya jangan aibkan jenazah. Jangan nampak aurat ikut suka kita. Kadang-kadang saya pernah tengok tuan-tuan, dia dah urus elok, bila time dia nak kapan tu, dia bubuh kapas dekat kemaluan jenazah tu, dia angkat je, bubuh. Kita nampak tak? Kita nampak, Allah, apa ni? Buat lagu ni. Subhanallah. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW disebut, bila seorang itu dia mati tuan-tuan, roh dia dicabut. Orang yang beriman ni, roh dia dicabut tuan-tuan dengan penuh kasih sayang oleh malaikat. Walaupun azab dia akan rasai, bagaimana roh itu dicabut. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, roh kita dicabut seumpama kita jolok ranting kayu, kemudian kita tarik ranting tu. Itu azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada roh yang akan dicabut sekecil-kecilnya. Sebab itulah perbincangan ulama. Ulama dia kata innal mu'mina yamutu bi'arakil jabin. Orang yang beriman mati dalam keadaan dahi dia berpeluh. Kata ulama dalam kitab Faidul Qadir, kata ulama, sebab apa dahinya berpeluh? Sebab kata ulama yang pertama, pendapat pertama dia kata dosa dia banyak. Dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala cukup luas. Allah Subhanahu Wa Taala bagi syurga pada dia. Itu satu. Dan pendapat ulama yang kedua mengatakan bahawa itu adalah sekecil-kecil azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang beriman, bagaimana rohnya ketika mana ditarik dia merasai kesakitan dan menyebabkan dahinya berpeluh. Ini dua pendapat tuan-tuan. No, dia merasai kesakitan yang menyebabkan dahi dia berpeluh. Ini nak cerita tuan-tuan. Orang yang beriman mati dalam keadaan dahinya berpeluh. Dalam satu hadis tuan-tuan kata, bila ditarik roh itu, malaikat dia tak pegang lama roh tu. Dia tarik cepat-cepat, dia letakkan dalam kain kafan yang dibawa daripada syurga, yang baunya seharum kasturi. Allahu Akbar. Ni hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Ahmad. Yang mana dia kata malaikat tak pegang lama, seperti mana sungai yang kita letak air dalam buluh kan, dia mengalir begitu. Mengalir. Cepat-cepat diletakkan di kain kafan tuan-tuan. Di manakah jasad kita akan ditarik? Adakah di kakinya kah, di bahunya kah? Jasad kita akan ditarik di mana? Di ubun-ubun kita. Roh kita, jasad kita minta maaf, roh kita akan ditarik di ubun-ubun kita. Roh akan ditarik di ubun-ubun kita. Dia tarik tuan-tuan, dia tarik, letakkan dalam kain kafan yang dibawa daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar tuan-tuan. Wanginya seharum kasturi, ditarik. Sebab itulah dalam hadis dia kata atba'hul basar. Ketika mana roh ditarik, mata akan mengikuti roh. Sebab itulah orang mati mata dia naik ke atas. Sebab apa? Dia lihat roh itu ditarik. Sunat bagi kita untuk apa? Untuk pejamkan mata
mata orang yang apabila meninggal dunia terbuka matanya. Baca bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan juga di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejamkan mata dia, ambil minyak yang bersih, kita urut bagi pejam mata. Bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Saya ambil masa sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Bila ditarik tuan-tuan, dinaikkan roh kita ke atas berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini roh orang yang beriman. Naik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya dia turun, lihat bagaimana jenazah dia dikendalikan, dikafankan, disolatkan, dimandikan, di samping dipegang oleh para malaikat. Malaikat pegang, tengok, roh dia akan tengok bagaimana jenazah dia diuruskan. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita ni tengok, depa buat macam ni kat aku no. Nampak aurat aku apa orang lain semua. Bayangkan tuan-tuan. Macam tu lah. Tu kata kena hati-hati dalam bab ni. Kena hati-hati dalam bab ni. Orang yang mandikan jenazah, amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita, bukan kita sambil lewa ya. Kadang-kadang dia seorang je, minta maaf ni teguran lah. Kadang-kadang dia seorang je dalam kampung tu boleh buat urusan jenazah. Dia punya belagak tuan-tuan, orang lain tak boleh buat, aku seorang je. Kan? Orang ni nak cerita ni kadang-kadang kan. Tuan-tuan, tak tahu di sini berapa banyak tuan-tuan. Kalau di Pulau Pinang ni 200 urus jenazah. Kan? Dia seorang je boleh urus jenazah. Kan? Orang lain semua takut. Kita ni apa yang nak ditakutkan tuan-tuan? Kita pun akan mati. Takut apa? Itulah tengok cerita hantu banyak sangat. Cerita mak lampir lah, ceplos lah, hantu bonceng lah, apa semua tu dah tengok tu yang penakut. Nak uruskan jenazah, kita fikir esok kita pun akan mati. Faham tu tak? Itu tak kena lagi jenazah yang hancur. Kita kena uruskan. Faham tak ni? Boleh faham tak? Takut dengan jenazah. Yang anak-anak pun takut. Tapi tang harta pusaka tak takut pula. Alah, teruk betul anak-anak ni. Itu bila tidak ada didikan agama. Harta pusaka berebut antara satu sama lain. Berebut, gaduh dia beradik sampai tak tegur siapa. Putus hubungan silaturahim. Tapi nak uruskan ayah takut hantu. Takut lagi ayah jadi apa? Hantu pocong. Ayah jadi hantu Cina ke, hantu apa ke. Duk fikir macam-macam. Kan? Nak cerita tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang urusin jenazah ni pun satu juga. Dia takutkan orang macam ni, cara macam ni. Kan? Akhirnya orang takut nak uruskan jenazah. Faham? Satu kali 200. Mandikan jenazah. Kebetulan hari tu ada 3 jenazah. Mati ni tuan-tuan nak cerita, dia macam berjangkit. Kalau seminggu tu ada orang mati tuan-tuan. Seorang mati, dia berjangkit 2-3 orang meninggal dunia. Betul tak? Tu tuan-tuan perhatikan tengok. Kan? Seorang meninggal dunia, tengok 2-3 hari. Akan ada orang, 2-3 orang yang akan meninggal dunia pada minggu tu saja. Orang yang mandikan jenazah ni seronok. Syok ni kan. Best kan. Dia takutkan orang. Apa jangan, sekejap malam tak boleh tidur lena. Mandikan jenazah. Kan. Kita takut lah. Dia ada macam tu lah. 1, 200, 3 dan 600. Seronok dia kan. Boleh, tambah orang perempuan pula. Orang yang meruang tu dapat pula habuan cincin belah rotan. Saya cukup tak suka lah benda-benda macam ni. Ada tak Nabi SAW suruh ambil cincin belah rotan? Ada tak? Tak ada. Ada tak orang yang meninggal dunia tu wasiat? Tak apa, esok cincin ni orang yang meruang aku bagi kat orang yang mandikan aku. Ada tak? Tak ada. Tapi kita pandai-pandai pergi cari cincin belah rotan, bagi kat orang yang meruang. Faham tak? Dalam cincin tu ada harta faraid. Saya pernah berlaku arwah mak saya. Kan? Tak ada pun anak-anak wasiat, ataupun dia tak ada wasiat pun orang yang meruang dia bagi cincin. Tiba-tiba main minta cincin. Kita pun terkejut. Pasal apa nak minta cincin? Hampa dah balas dah duit mandi jenazah, nak minta cincin lagi. Marah. Dan boleh faham? Tak boleh, kena hati-hati. Kalau kita ni tak ada lah orang wasiat supaya bagi cincin belah rotan ke apa-apa pada orang yang meruang, maka janganlah kita duk pergi minta pula. Ni pergi minta tuan-tuan. Dah lah orang duk bagi dah kat atas. Kan? Minta lagi. Allahu Akbar. Lepas tu dia takut-takutkan orang. Apa tak boleh.
Selagi mana aku duk ada mandikan jenazah hangpa tak boleh. Nanti akan datang malam, roh dia akan datang mencekik hangpa. Loh, kita pun percaya, ya Allah. Tuan-tuan kan. Mandai dah. Tuan-tuan, saya nak kata tuan-tuan, kita kok mana pun akan meninggal dunia. Macam itulah orang akan lakukan kepada kita. So jangan takut. Jin dan syaitan memang ada. Tapi roh ni tuan-tuan nak cerita, roh ni kalaulah dia duk sibuk berterbangan di antara ada sibuk berterbangan sana sini, kalau dia itu orang yang melakukan kemaksiatan pada Allah Taala, pada waktu bila dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Taala. Mana ni? Cuma roh orang yang soleh ya. Roh orang yang soleh boleh menziarahi roh sesama sahabat dia yang soleh. Pak Man meninggal dunia lah dulu. Tengok Pak Mat baru meninggal dunia. Kata, Pak Man jumpa hantar ni no. Cerita ada lagu tu lah. Tiba-tiba jumpa Pak Ali pula. Pak Ali duduk berniaga depan tu. Kedai kopi. Lepas-lepas habis main subuh nak makan pek ngah dengan kopi di kedai Pak Ali kan. Tiba-tiba Pak Ali meninggal dunia, jumpa Pak Ali. Pak Ali buat pek ngah, teringin nak makan pek ngah. Itu wallahualam, saya tak tahu. Itu di alam barzakh sebab kita tak mati lagi. Nak tahu cerita dia, tunggu kita mati dulu. Tapi dalam hadis Nabi SAW, dia sebut orang yang soleh ini boleh apa? Boleh, roh dia boleh menziarahi di antara satu sama lain. Orang yang soleh juga boleh bagi syafaat untuk tarik sahabat dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersahabatlah dengan orang yang soleh. Bersahabat dengan orang yang tak guna seduit pun, dia tak boleh tarik kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata kepada sahabat-sahabat dia, dia kata apa? Dia kata, esok kalau aku meninggal dunia, kalaulah aku tiada dalam syurga, tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana aku berada. Jika aku berada di jurang api neraka, maka selamatkanlah aku, tarikkanlah aku untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu sebagai orang kata sikitlah cerita tentang nikmat kubur dan juga azab kubur ni tuan-tuan. Ada banyak lagi hadis-hadis sahih yang menceritakan nikmat dan azab kubur, sehingga kan orang yang dapat azab tu pun boleh ditarik tuan-tuan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diambil disebut sebagai syafaat. Kita nakkan syafaatul uzma, syafaat yang besar, itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ni janganlah kita lupa untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Lebih baik selawat daripada baca Al-Quran pada hari Jumaat ini, sebab selawat kita akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. So banyakkan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Jumaat tu kita pegang tasbih, kita berselawat, jangan beristighfar. Allahumma salli ala sayyidina. Kita banyakkan selawat sebab ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa selawat kita akan dibentang pada hari Jumaat kepada Nabi SAW. Akthiru alayya salatan, banyakkan kepada aku selawat pada hari Jumaat. Ini hadis Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu sekadar dulu daripada saya, menjadi peringatan kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Yang silap dan salah itu daripada saya mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salah ya. Ya, ya.